Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Profesor Madya Dr. Indirawati binti Zahid. Kami dari kumpulan 5 akan membentangkan nilai murni dalam Sanggar Anugerah Istana Kami 1 berdasarkan pendekatan moral. Berikut merupakan ahli kumpulan 5. Yang pertama, Hanis Syaira binti Muhammad Fuad, pemegang kad matrik U21026000. Yang kedua, Siti Nurhayati binti Abdul Razak, pemegang kad matrik U21025571. Yang ketiga, Nuriwani Idina binti Nurizan, pemegang nombor matrik U21025543. Dan yang terakhir, Muhammad Zulfadli bin Mazin, pemegang kad matrik U21026221. Novel Sanggar Anugerah Istana Kami 1 merupakan karya hasil nukilan Rohanidin dan telah diterbitkan oleh Pustaka Nasional pada tahun 2004. Pengkaji telah memilih novel ini kerana syarat dengan nasihat, pengajaran dan nilai-nilai murni yang dapat dikaji dengan lebih mendalam. Kajian ini menggunakan teori pengkaedahan Melayu, khususnya dalam pendekatan moral yang telah digagaskan oleh Hashim Awang sebagai alat kajian. Teori ini mengandungi dua pengkaedahan, iaitu pengkaedahan alamiah dan pengkaedahan keagamaan. Pengkaedahan alamiah mengandungi 3 pendekatan, iaitu pendekatan moral, pendekatan gunaan dan juga pendekatan firasat. Pengkaedahan keagamaan pula dipecahkan kepada 3 pendekatan, iaitu pendekatan dakwah, pendekatan seni dan pendekatan masyarakat. Kajian ini lebih berfokus untuk mengkaji nilai murni dalam novel Sanggar Anugerah Istana Kami 1 dengan menggunakan pendekatan moral dalam teori pengkaedahan Melayu. Dalam proses membuat kajian melibatkan teori ini, didapati bahawa terdapatnya sorotan kajian yang berkaitan. Antara kajian tersebut adalah makalah kajian nilai murni yang telah dijalankan oleh Jumali Haji Selamat pada tahun 2012 di Pusat Akreditas Pembelajaran Universiti Kebangsaan Malaysia yang bertajuk Analisis Nilai Murni dalam Setegur Karang. Menerusi kajian ini, beliau telah menganalisis nilai-nilai murni dalam kehidupan remaja berdasarkan teks Setegur Karang karya Tuan Farida Syed Abdullah dari perspektif pendekatan moral yang terdapat dalam teori pengkaedahan Melayu. Analisis ini bertujuan untuk melihat aspek nilai murni dalam karya untuk membentuk akhlak dan budi pekerti remaja. Berdasarkan penelitian, nilai murni yang terdapat dalam teks ini adalah nilai baik hati, kasih sayang, keberanian, kerjasama, kesyukuran dan rasional. Hasil daripada kajian ini, pemupukan nilai murni ini diharapkan akan melahirkan remaja yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia dan berjiwa murni yang dapat memberi sumbangan kepada agama, bangsa dan negara. Pengamatan diteruskan dengan kajian oleh Muhammad Firdaus Cik Yaakob dan Nasirin Abdillah dalam jurnal yang berjudul Penerapan Nilai Murni dalam Cerita Rakyat Melayu, suatu aplikasi teori pengkaedahan Melayu, analisis nilai kasih sayang dan nilai keadilan dalam masyarakat Melayu. Dapatan kajian membincangkan nilai murni kasih sayang menggunakan pendekatan pemasyarakatan, manakala nilai keadilan berdasarkan pendekatan moral yang terdapat dalam teori pengkaedahan Melayu. Bahan yang digunakan ialah teks Himpunan 366 Cerita Rakyat di Malaysia yang diselenggara oleh Othman Putih dan Arifin Said pada tahun 2015. Antara cerita rakyat Melayu yang dikaji melalui nilai kasih sayang ialah Puteri Kuncup Ketumpang, Batu Belah Batu Bertangkup dan Nahkoda Tua. Manakala nilai keadilan ialah Kacang dan Telur Ayam, Putera Kelapa Gading dan Awang Selamat. Hasil dapatan kajian membuktikan bahawa cerita-cerita rakyat Melayu selama ini sememangnya kaya dengan pengolahan nilai baik hati yang boleh dijadikan medium untuk mendidik dan membentuk moral positif dalam kalangan masyarakat, serta ternyata teori pengkaedahan Melayu adalah suatu jalinan yang konkret untuk memantapkan hasil kajian. Seterusnya, kajian lepas di peringkat Doktor Falsafah yang bertajuk Puisi-Puisi Dharma Wijaya, kajian teori pengkaedahan Melayu dan estetika oleh Nafi bin Mat pada tahun 2010 di Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya.
kajian tersebut menggunakan pendekatan gunaan, pendekatan moral dan pendekatan firasat yang tergolong dalam kelompok pengkaedahan alamiah yang terdapat dalam teori pengkaedahan Melayu. Melalui estetika, kajian ini menjurus kepada unsur pengalaman estetika dan unsur sikap estetika dalam bahagian persepsi estetika dan unsur-unsur gaya bahasa. Beliau menumpukan kepada puisi-puisi karya Dharma Wijaya dari kumpulan puisi Warna Maya, Derita Buana dan Jejak Kembara. Hasil kajian ini memperolehi pemikiran yang lebih tertumpu kepada hubungan sosialisasi masyarakat dengan objek-objek alam fizikal yang ada di sekeliling kehidupan mereka. Kajian yang dilakukan ini tidak menggunakan teori pengkaedahan Melayu semata-mata, tetapi telah digabung jalinkan dengan estetika yang dijadikan landasan dalam kajian puisi tersebut. Perkara ini dapat membezakan kajian ini dengan kajian yang lain yang hanya menggunakan novel sebagai bahan kajian dan hanya menumpukan kepada satu teori pengkaedahan Melayu sahaja sebagai landasan kajian. Selain itu, Zurinah binti Hasan telah menjalankan kajian pada tahun 2007 pada peringkat Doktor Falsafah yang bertajuk Puisi Melayu Moden, Kajian Teori Pengkaedahan Melayu di Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya. Dalam kajian ini, beliau menerapkan pendekatan firasat yang berada di bawah pengkaedahan alamiah dan pengkaedahan dakwah yang berada di bawah pengkaedahan agama. Kedua-dua pendekatan ini digunakan untuk meneliti unsur alam dan unsur dakwah dalam puisi-puisi moden yang dikajinya. Bahan kajian beliau adalah sebanyak 82 buah puisi ciptaan, antaranya yang dihasilkan oleh Muhammad Haji Saleh, Bahazin, Latif Muhyiddin, T. alias Taib, A. Wahab Ali. Hasil kajian ini beliau memperolehi bahawa penyair Melayu menggunakan objek-objek alam fizikal atau alam indrawi sebagai lapisan tersurat yang mengandungi makna yang tersirat yang dapat ditafsirkan serta dianalisis melalui pendekatan firasat. Seterusnya, menerusi pendekatan dakwah pula, beliau menyimpulkan bahawa sastra Melayu mempunyai nilai-nilai dan keunikan tersendiri yang terhasil dari pandangan hidup, kebudayaan dan kepercayaan masyarakat Melayu. Namun demikian, berdasarkan sorotan kajian yang dikemukakan, masih belum menyentuh pendekatan moral dengan lebih mendalam. Oleh hal yang demikian, kajian ini akan melihat dari aspek nilai murni yang terdapat dalam novel Sanggar Anugerah Istana Kami 1 dengan menggunakan pendekatan moral yang terdapat dalam teori pengkaedahan Melayu dengan lebih terperinci. Permasalahan kajian. Kajian menggunakan teori pengkaedahan Melayu. Hal ini dikatakan demikian kerana kajian sebelum ini mendapati bahawa kajian yang menggunakan teori pengkaedahan Melayu terhadap buku ini belum dilakukan. Yang kedua, penerapan nilai murni dalam novel Saga Anugerah Istana Kami 1 menggunakan pendekatan moral. Tujuan kajian ini dijalankan untuk melihat sejauh manakah penerapan nilai murni dalam novel ini menggunakan teori pendekatan moral dalam kalangan masyarakat. Metodologi kajian. Mereka bentuk kajian. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan kaedah kuantitatif menerusi penggunaan teori pengkaedahan Melayu, iaitu pendekatan moral yang terdapat dalam novel Sanggar Anugerah Istana Kami 1 hasil penulisan Rohanidin. Kaedah ini diguna pakai bertujuan untuk menganalisa data, iaitu penggunaan pendekatan moral yang terdapat dalam novel ini. Hasil kajian didapati bahawa terdapat beberapa nilai murni yang berkaitan dengan pendekatan moral, turut disertakan dengan contoh teks kajian yang terkandung dalam novel ini mengikuti ciri-ciri teori pengkaedahan Melayu menerusi pendekatan moral. Terdapat 3 bahan kajian yang utama, iaitu jurnal, kajian lapangan kepustakaan dan carian atas talian, iaitu laman sesawang bagi mendapatkan data secara menyeluruh. Dan yang kedua ialah sumber bahan kajian utama, iaitu novel Sanggar Anugerah Istana Kami 1. Sumber dan data utama dalam kajian ini bagi menganalisa data teks yang terkandung dalam novel tersebut bagi mendapatkan maklumat dan juga mengikuti teori dan juga pendekatan yang digunakan. Dan yang terakhir ialah tesis kajian, iaitu kajian lapangan ke Perpustakaan Awam Universiti Malaya dan juga Akademi Pengajian Melayu bagi mendapatkan data secara menyeluruh dan
menghasilkan sebuah kajian yang lebih tepat. Teori Pengkaedaan Melayu. Teori Pengkaedaan Melayu telah digagaskan oleh Hashim Awam pada tahun 1989. Pengkaedaan Melayu ini dikemukakan berdasarkan cara dan sikap hidup, kepercayaan dan kebudayaan setempat. Dalam teori ini, pengkaji mengkhususkan kepada penggunaan pendekatan moral. Pendekatan ini berkaitan dengan objek alam, iaitu sesuatu kejadian alam yang bersifat pengalaman hidup. Teori Pengkaedaan Melayu melalui pendekatan moral melibatkan bahan penulisan yang terdiri daripada manusia, kehidupannya dan kejiwaannya. Pendekatan moral. Pendekatan moral merupakan alat yang digunakan untuk mengeluarkan teks yang terdapat dalam bahan kajian, iaitu novel Sangga Anugerah Istana Kami 1. Menurut falsafah eksistensialisme, moraliti sebenar berasaskan kepada andaian ataupun premis kebebasan, autonomi dan tanggungjawab. Kewujudan falsafah ini diterajui oleh Hegel pada tahun 2017. Beliau mengkonsepsikan hak manusia adalah membuat sebuah keputusan sebagai sesuatu perkara yang mutlak, dan keputusan ini tidak boleh dipengaruhi oleh pendapat orang lain. Dalam karya sastra, pengarang mengarang berdasarkan pengalaman dan juga ilmu pengetahuan yang diperolehinya. Pendekatan moral ini dalam karya sastra lebih berkisarkan kepada permasalahan pengalaman hidup. Data kajian. Kajian ini akan membincangkan nilai-nilai murni yang terdapat dalam novel Sangga Anugerah Istana Kami 1, menerusi sikap bertimbang rasa, sopan santun, taat, syukur dan kasih sayang. Dalam teori Pengkaedaan Melayu, kejadian alam bersifat sebagai pengalaman hidup adalah menepati pendekatan moral. Sikap baik hati. Nilai murni berdasarkan sifat bertimbang rasa dapat dilihat menerusi petikan di bawah, iaitu petikan 1. Abang tahu Izzah penat, terlalu penat. Oleh itu, untuk mengurangkan kepenatan yang ditanggung Izzah, abang nak hadiahkan seorang pembantu rumah sempena hari lahir Izzah esok. Biarlah pembantu itu dapat tolong meringankan kerja-kerja Izzah di rumah. Novel Sangga Anugerah Istana Kami 1 pada tahun 2004, muka surat 5. Berdasarkan petikan 1, nilai murni dalam novel ini mengetengahkan sikap bertimbang rasa seorang suami terhadap isterinya. Sikap bertimbang rasa yang ditunjukkan oleh Tuan Nur Muhammad Salihuddin yang sangat adil dalam menjaga kebajikan isterinya dengan menghadiahkan seorang pembantu rumah kepada isterinya sebagai tanda penghargaan. Bersesuaian dengan teori Pengkaedaan Melayu, iaitu pendekatan moral yang beranggapan bahawa pendekatan ini sebagai alat pendedahan bagi menjawab persoalan kepada masyarakat dalam menerapkan sikap bertimbang rasa dalam melaksanakan kebaikan dan menjalankan tanggungjawab. Nilai murni yang seterusnya ialah sikap sopan santun. Novel Sangga Anugerah Istana Kami 1 memperlihatkan nilai murni sopan santun yang ditunjukkan oleh sepasang suami isteri, iaitu Tuan Nur Muhammad Salihuddin dan Puan Diana Fariza, ketika meminta izin daripada orang tua pembantu rumahnya, Tu Giam, untuk dibawa menunaikan ibadah umrah bersama. Sebagai contoh yang terdapat dalam petikan 2 yang berbunyi, "Ya, jika tidak keberatan dan mendapat keizinan Ibu Yati, saya dan isteri mahu membawa Tugi bersama ke sana," jawab Tuan Nur Muhammad Salihuddin dengan nada yang agak lembut. Novel Sangga Anugerah Istana Kami 1 pada tahun 2004, muka surat 87. Kesopanan pasangan ini ketika meminta izin orang tua Tugi yang memerangkap pembantu rumah mereka sangat wajar dicontohi oleh masyarakat kini kerana mereka berdua menyantuni orang tua Tugi yang masih hidup. Berdasarkan kajian, pengarang bijak menampilkan contoh pengalaman hidup yang amat dekat dengan masyarakat, iaitu nilai murni dan sikap moral yang tinggi dengan bersikap sopan santun terhadap orang tua, dan sikap ini perlu ada dalam diri setiap individu pada masa kini. Seterusnya, sikap bersyukur. Melalui novel Sangga Anugerah Istana Kami 1, pengarang menekankan nilai murni rasa syukur terhadap setiap perkara yang diperoleh dan ditempuhi seseorang dalam kehidupan. Sebagai contoh, petikan 3, semua jemaah pakej Mawar Mewangi Travels and Tours ditempatkan di rumah 4 tingkat itu.
Namun demikian, jauh di sudut hati itu diam, dia bersyukur dengan adanya tempat penginapan sebegitu jika hendak dibandingkan dengan sesetengah jemaah yang datang dari negara miskin, terutamanya dari Indonesia, dan jemaah yang berkulit hitam yang tidak bernasib baik dan tidak ada tempat penginapan. Novel Sangga Anugerah Istana Kami 1 pada tahun 2004, muka surat 189. Berdasarkan petikan ketika ini, nilai murni yang cuba diketengahkan oleh sumber ialah sikap rasa syukur terhadap nikmat yang dikecapi oleh tu diam. Sebagai seorang insan yang mulia, sikap syukur perlu diterapkan dalam diri seseorang. Moral daripada sikap ini adalah bagi mengelakkan rasa riak dan dengki dalam diri. Hal ini dikatakan demikian kerana seseorang yang mempunyai rasa syukur dengan nikmat yang dirasainya akan berasa cukup terhadap harta yang dimilikinya. Berikut merupakan rujukan yang digunakan untuk kajian kami. Sekian, terima kasih.